orang lain. Jangan kita salahkan persekitaran. Sebelum berlaku, kita perlu pastikan ianya tidak berlaku. Ya, sebab anak-anak pemangkin negara, kerana mereka inilah yang akan mewarisi negara kita, bagaimana corak pemerintahan dan kepimpinan. Baik, saudara bercerita mengenai pemangkin negara. So, pastinya anda tahu seawal pagi tadi kita dah wawarkan info semasa kita, pelajar Timur Tengah pemangkin Islam Hadari. Untuk itu kita bersama dua orang tetamu yang telah pun kita jemput khas ke studio pada pagi ini. Yang pertama sekali yang berbahagia Datuk Haji Zalil Haji Barun selaku Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Johor. Selamat pagi Datuk, apa khabar? Selamat pagi. Dan juga bersama kita pada pagi ini saudara Osman Sahlan, seorang graduan lepasan Universiti Al-Azhar Mesir. Selamat pagi. Mok Fairuz Mok Fairuz Tamjiz juga merupakan graduan lepasan Universiti Al-Azhar. Apa khabar, Fairuz? Baik. Alhamdulillah. Fairuz katanya sepatutnya bercuti ni, tapi semata-mata untuk bersama Selamat Pagi Malaysia datang juga di Kuala Lumpur Okey, jadi Datuk kita nak tahu dalam situasi negara kita yang semakin maju, ramai kita hantar pelajar kita ke negara-negara luar, contoh di Timur Tengah seperti Mesir, Arab. Jadi apa yang diharapkan dalam kesesuaian yang mereka pelajari ini dibawa untuk membantu negara dan bangsa? Okey, pertama kali ucapkan terima kasihlah. Bila kita bawa pelajar-pelajar kita hantar pelajar kita ke Timur Tengah, namanya selagi negara kita masih mengamalkan Islam sebagai agama rasi, selagi Islam masih dianuti oleh orang Melayu, selagi itulah saya rasa bahawa pengantaran pelajar-pelajar kita ke Timur Tengah masih lagi sesuai. Oleh kerana agama Islam lahir di negeri Timur Tengah dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Ini percakapannya banyak kitab-kitab rujukan adalah bahasa Arab, dan malah imam-imam yang utabar juga berada di negeri Arab. Jadi antara itu saya rasa bahawa amat sesuai kita hantar pelajar kita ke Timur Tengah bagi mendalami ilmu-ilmu Islam untuk kita amalkan atau kesesuaikan dengan negara kita lah. Jadi saya rasa masih sesuai, dan kita perlu hantar terus pelajar-pelajar kita ke Timur Tengah, sama di Arab Saudi, sama di Jordan dan negeri lain, untuk mengkaji dan mendalami lagi ilmu yang ada di sana untuk kita gunakan di sini. Apatah lagi sekarang bahawa telah ramai pula pedagang-pedagang Arab datang ke Malaysia. Itu lebih membuka ruang lagi kepada kita dan juga lepasan pelajar di Timur Tengah untuk berkomunikasi dan berkumpul dengan kita, dan malah menerangkan apa yang ada pada kita kepada mereka. Baik, jadi pada pendapat Datuk bagaimana ataupun di mana tempatnya bagi pelajar-pelajar jurusan agama di Timur Tengah ini dalam pembangunan negara kita, memandangkan sekarang ini kita lihat pelbagai perancangan ekonomi pelan-pelan strategi yang dibangunkan. Jadi bagaimana mereka ini nanti akan mendapat tempat di dalam pembangunan negara kita, Datuk? Okey, saya rasa negara kita ini memang terbuka luas. Peluang-peluang bukan saja kepada pelajar jurusan undang-undang ataupun jurusan kedoktoran lain negara-negara lain, tapi dia juga sesuai kepada kita. Apatah lagi bahawa kita memerlukan pendekatan Islam dalam negara kita, maka rujukan kita adalah kepada mereka. Jadi peluang itu sekarang ini memang banyak. Di bahagian kehakiman kita juga perlukan hakim-hakim yang hebat, yang bagus. Bagi bidang keagamaan, jabatan agama, hakim, memang banyak lagi jabatan-jabatan yang kita perlukan pegawai-pegawai yang datangnya daripada Timur Tengah maupun dekat. Jadi gabungan di antara pelajar-pelajar didikan Islam daripada negeri kesempatan dan juga Timur Tengah akan membawa lagi satu inspirasi yang baik kepada kita. Jadi saya rasa peluang itu terkeluar, bergantung kepada kita bagaimana kita sesuaikan dan mengambil peluang yang ada di negeri ini. Sesuai dengan konsep Islam Hadari yang menekankan pembangunan menyeluruh untuk umat, bukan sahaja dalam bidang agama semata-mata, tapi juga pembangunan ekonomi, pembangunan sosial masyarakat itu sendiri. Dan kita nak tahu juga kepada Fairuz, bagaimana agaknya Fairuz buat pemilihan untuk pergi ke jurusan agama, dan kabarnya setiap tahun wajib menghafaz sekurang-kurangnya 2 juz Al-Quran untuk menyambung pengajian kan. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit. Sebenarnya kalau melihat daripada waktu kecil saya, dia adalah galakan daripada keluarga itu sendiri. Tapi apabila telah meningkat dewasa, saya rasa ia adalah sebagai satu tanggungjawab saya sebagai seorang Muslim. Rasulullah sebut dalam Al-Quran, "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyanziru qaumahum ila raja'in ilaihim la'allahum yahdharun." Kan perlunya ada satu kumpulan daripada satu kaum keluar untuk menuntut ilmu, dan apabila mereka pulang nanti mereka mengingatkan ataupun memberi peringatan kepada kaum mereka. Jadi selama saya dewasa, saya rasa itu adalah satu tanggungjawab bagi saya lah untuk menuntut dalam bidang agama. Dan memang betul kalau kita lihat kat sana nampak macam sukar kalau kata belajar kena hafal 2 juzuk. Bagi saya itu rasa macam biasa, sebab kami telah di asas kami di peringkat menengah pun
perlu menghafal Al-Quran. Dan bagi kami 2 juzuk sedikit berbanding mereka yang mengambil jurusan perubatan di Universitas Al-Azhar terpaksa menghafal 30 juzuk. 30 juzuk untuk 4 tahun atau 5 tahun. Jadi kami kira sikitlah 2 tahun, 4 tahun baru 8 juzuk. So mereka yang pelajar kuliah perubatan 30 juzuk. Dr. Al-Hafiz. Jadi kami sikitlah. Kelebihan mereka ni. Baik, Fairuz. Jadi Fairuz dah meninggalkan kampung halaman di sini ya untuk menuntut ilmu di Mesir. Jadi bagaimana agaknya suasana di sana, persekitaran ya dan juga sosial di sana boleh menyumbanglah dalam pendidikan Fairuz. Ya, memang betul sebab manusia itu akan terpengaruh dengan suasana dia. Dan pergaulan ataupun keadaan sesuatu tempat itu akan mempengaruhi kita. Kita tak nafikan mana tempat pun ada yang buruk, ada yang baik. Dan bagi kami mungkin pelajar agama, kami akan tinggalkan yang buruk dan ambil yang baik di sana. Dan percampuran kita ataupun pergaulan kita dengan mereka sangat penting. Sebab kita nak mengambil bukan saja bahasa mereka, tapi budaya mereka yang baik untuk kita bawa ke Malaysia. Mungkin Aziz dengan Isha boleh bayangkan banyak budaya yang baik yang kita boleh ambil, antaranya kalau kita pergi ke masjid. Masjid sangat banyak di sana. Dan kebanyakan masjid imamnya akan Al-Hafiz dan kebiasaannya setiap masjid ada 5-6 orang yang hafiz. Jadi kalau imam tersilap seorang, pasti makmum belakang akan ramai yang menegur imam sebab budaya ilmu sana sangat-sangat tinggi. Itu. Okey. Datuk tadi Datuk kata selain daripada menyalurkan informasi mengenai keagamaan mereka ni juga bertanggungjawab untuk diamanatkan lagi untuk memberi penjelasan pelbagai pelaburan yang sekarang ni kita tengok dengan pelaksanaan 5 koridor. So pastinya menarik pelabur asing khususnya daripada negara Timur Tengah. Jadi bagaimana tanggungjawab mereka ni, Datuk? Macam je Fairuz cakap tadi kan, mereka di sana belajar bukan saja belajar bahasa Arab, tapi belajar budaya Timur Tengah. Jadi bila pelabur berdatang ke Malaysia, mereka tentunya akan mencari mereka yang tahu berbahasa Arab, tahu budaya Arab, bila senang berkomunikasi dengan mereka. Maka peluang mereka adalah lebih tinggi berbandingkan dengan kita mungkin yang tak tahu bahasa Arab, tak tahu makan Arab agaknya, tak tahu cakap Arab. Jadi peluang mereka lebih besar daripada kita. Jadi saya rasa peluang-peluang inilah yang patut direbut oleh pelajar-pelajar lepasan Timur Tengah bila pelabur berdatang kemari. Kita ya. Baik, jadi adakah Majlis Agama Islam Johor memberi sebarang menyalurkan bantuan ya ataupun bentuk sebarang bantuan kepada pelajar-pelajar kita di sana? Oh ya, kita memang memberikan bantuan-bantuan kepada pelajar-pelajar kita yang melakukan pelajaran ke Timur Tengah. Satu, kita ada bantuan yang dibagi oleh Yayasan Pelajaran Johor, iaitu mereka dibagi bantuan pinjaman selama mereka berada di sana selama daripada tahun 3 sampai tahun 4. Tapi bagi banyak agama, bagi mereka yang nak belajar daripada tahun 1 lagi, dan kita akan bagi bantuan sebanyak 3,600 daripada tahun 3 dan tahun 4. Kita bagi ini kita bagi peluang kepada lebih kurang tiap-tiap tahun kita sediakan lebih kurang 100 orang untuk pelajar kita daripada Johor untuk mendapat bantuan di sana. Selain daripada itu juga kita ada beli asrama. Juga ada asrama. Sejak tahun 1960 lagi kita dah beli asrama untuk pelajar kita di Timur Tengah. Dan baru-baru ni kita beli lagi satu asrama untuk pelajar kita yang boleh mendapatkan lebih kurang 80 orang lagi dengan harga 4.5 juta. Selain daripada asrama, kita juga beli kita sewakan bangunan untuk pelajar kita di sana. Jadi saya rasa bantuan-bantuan itu boleh meringankan beban pelajar kita. Sekarang ini pula kita telah perkenalkan cara baru. Kita akan cari guru-guru ulul albab ni. Kita hantar pada mereka-mereka yang mempunyai kelulusan yang cemerlang 8A 9A, kita akan hantar ke Azhar dengan bantuan penuh selama 5 tahun. 1 tahun bahasa Arab, lepas tu 4 tahun di Azhar. Kita mahu supaya gulungan mereka ini nanti kita akan lahir daripada gulungan yang serba boleh. Bukan dia boleh cakap pasal agama, dia boleh cakap pasal sains, dia cakap ekonomi. Dan kita akan bantu satu orang lebih kurang 8,000 setahun. Dan selain daripada bahagian pengajian Islam, kita juga telah menghantar pelajar kita daripada jurusan perubatan. Kerajaan Johor telah pun setuju untuk menghantar tiap-tiap orang 5 orang untuk belajar di sana. Jadi peluang ini besar. Dan baru-baru ini kita dibuatkan bahawa terdapat kelemahan pelajar kita di Azhar oleh kerana masalah bahasa Arab. Jadi mulai tahun ini kita sebelum pelajar kita pergi ke Timur Tengah, kita khususkan mereka selama 6 bulan lagi di Johor. Sekarang ni ada 100 orang
Calon-calon kita yang akan pergi melanjutkan ke Timur Tengah, kita khususkan bahasa Arab supaya mereka betul-betul fasih bahasa Arab, tahu bahasa Arab, tahu budaya Arab. Mudah-mudahan mereka akan senang bagi belajar di sana. Ini adalah sumbangan yang kita bagi daripada Majukan Islam. Untuk membantu mereka lah pelajar ni kan. Kalau kita tengok negeri Johor pun merupakan negeri yang pertama wajibkan pelajar-pelajar sekolah agama selepas habis sekolah kebangsaan sekolah pagi. Okey. Dan kita nak tahu juga melalui kelulusan Timur Tengah ni sekarang ni apa jawatan yang disandang oleh Fairuz? Setakat ni saya masih lagi menyambung pengajian di sana setelah habis peringkat ijazah. Saya mengambil keputusan untuk menyambung di peringkat masters di sana dan sekarang ni masih lagi di peringkat untuk persediaan menulis lah, insya-Allah. Kita nak jurusan